Sorry geng, aku tengah fikir apakah benda-benda yang tak sepatutnya ada lah dekat smartphone pada tahun 2021 ni. Apa bendanya? Jom kita masuk dalam video ni. Let's go! So setelah aku fikir, aku dapat simpulkan yang nombor satu adalah micro USB. Pada tahun 2021 ni dah tak patut ada dah micro USB. Yang dekat flagship, mid-range atasan tu semua kita tahulah, semua dah beralih ke USB Type-C. Aku nak spesifikkan dekat phone entry level. Sepatutnya pada tahun 2021 ni smartphone entry level dah tak perlu guna dah micro USB ni. Sepatutnya diorang dah beralih kepada USB Type-C. USB Type-C ni kita tahulah dia boleh membenarkan fast charging capabilities tu. And then USB Type-C ni dia lebih modern lah. Bentuk dia tu senang, kau nak cucuk belah atas sama, belah bawah sama. Tak adalah macam micro USB kan. Micro USB ni kau nak kena cucuk dekat spesifik punya tempat. So macam struggle lah kalau nak cucuk belah malam. Come on lah, dah tahun 2021. Let's go, kita move on kepada USB Type-C walaupun entry level. Come on. Contohilah Redmi. Dah datang dah sisi-sisi Redmi Fact ni kan. Redmi pada tahun 2019 dia keluarkan Redmi 8. 2019 punya Redmi pun dah pakai USB Type-C. So sekarang ni dah tahun 2021 kot. Kenapa manufacturer smartphone yang lain tak boleh nak ikut? Lainlah kalau Redmi 8 tu dikeluarkan bulan Oktober tahun 2020. So maybe 5-6 bulan tu maybe struggle lah sikit nak ikut jejak Redmi tu kan. Tapi pada tahun 2019 kot, come on lah, tak perlulah ada micro USB ni dah, please. Benda kedua yang tak perlu ada dekat smartphone pada tahun 2021 ni adalah screen HD Plus ataupun senang cerita 720p. Ni pun nak fokus kepada entry level juga. Come on brother. Kita ni kalau kita tengok screen 720p dekat phone yang bukan HD Plus tau, yang HD je, itu pun dah nampak macam pecah-pecah sikit dah. So bila sekarang ni phone dah makin besar, screen dah makin panjang, dia dah jadi HD ke HD Plus sebab dah makin memanjang tu, gambar nampak lagi pecah babe. Apa kalau layan YouTube akan nampak lah pixelated tu. Dari situ tolonglah smartphone semua beralihlah kepada Full HD Plus. Bukan nak kata apa, Redmi pun dah guna Full HD Plus lama dah. Untuk phone entry level dia orang bawah 500 pun dah ada Full HD Plus. Kenapa smartphone manufacturer lain tak boleh ikut? Dia kalau tak ada smartphone yang dah buat Full HD Plus bawah 500 ni, aku tak bising sangat. Ini dah ada. Bila dah ada, kenapa kau orang tak boleh contohi dia? Kenapa masih HD Plus? Ni nak kata ni Realme. Abang petik nama. Banyak keluar phone baru. Tiap-tiap bulan keluar phone baru. Tapi tak ada pun perbezaan yang ketara. Screen masih HD Plus. Come on lah. Cuba kau bayangkan kalau ada dua phone yang lebih kurang sama je harganya. Ini offer HD Plus, ini offer Full HD Plus. Mestilah orang beli yang Full HD Plus. So, come on lah. Tahun 2021 ni dah tak perlu ada dah screen HD Plus. Korang dah boleh move on kepada Full HD Plus. Even untuk phone bawah 500. Okay? Yang ketiga, 60Hz refresh rate. Maksud abang bukannya perlu hapuskan 60Hz refresh rate tu. Maksudnya, phone mid-range sekarang ni dah kena ada at least 90Hz. Kalau untuk entry level tu tak apa, kita faham. Dia pun nak minimizekan harga kan. So, 60Hz okey lah. Untuk mid-range, korang kena ada 90Hz at least. Sama juga macam aku cakap tadi. Tak ada point lain. Contoh, phone harga 1300 offer 60Hz saja refresh rate. Lepas tu ada phone lagi 1300 offer 90Hz refresh rate. Mana yang kau nak beli? Mestilah yang 90Hz refresh rate. Orang bila dah didedahkan dengan 90Hz ni, dengan 120Hz, mata diorang ni dah lock dah dekat refresh rate macam tu. Sebab diorang dah nampak refresh rate yang lebih laju, yang lebih lancar. So bila diorang balik kepada 60Hz, of course dia rasa macam tak bestnya. Lepas tu bila diorang decide untuk beli phone baru, bila diorang dah nampak 60Hz dengan 90Hz, of course diorang akan buat decision untuk beli 90Hz. So benda tu simple, direct je. Smartphone manufacturer kena keluarkan phone mid-range, kena at least ada 90Hz. Tu je abang boleh cakap. Seterusnya yang keempat, benda yang perlu dihapuskan. Ini memang perlu dihapuskan. Abang geram betul. Macro lens. Macro lens ni dia sentiasa membuat kewujudan pada phone entry level ataupun mid-range kelas bawahan. Nanti keluarlah iklan, okey, phone ni ada 4 kamera. The main camera, ultra wide camera, depth sensor dan juga macro lens.
Padahal micro lens tu digunakan untuk ambil gambar dekat-dekat. Itu pun kalau dekat phone-phone entry level tak adalah power sangat kualitinya. Biasanya 2 megapiksel lah. So siapa je nak ambil gambar dekat-dekat? Nak ambil gambar daun dekat-dekat, ambil gambar kulit siput dekat-dekat. Kalau gambar ini hasilkan tu cantik, okey lagi. Ini macam tak perlu ada, kau tahu tak? So itu yang aku cakap. Benda micro lens ni tak perlu ada. Baik engkau buang je micro lens tu, kau ambil money yang dah allocate untuk micro lens tu, kau buat something new dekat phone kau. Sama ada kau powerkan kamera selfie ke, ataupun daripada mono speaker kau upgrade jadi stereo speaker, ataupun phone entry level boleh benefitkan daripada micro USB move kepada USB type C. Ni apa? Lebih baiklah macam tu daripada bajet yang ada untuk menghasilkan phone tu, untuk menghasilkan micro lens yang tak sepatutnya ada tu, yang sekadar gimmick je tu. Baiklah buat something yang benefitkan phone tu. Bila phone tu berbenefit, orang yang beli pun berbenefit juga. Orang beli berbenefit, company pengeluar phone tu berbenefit juga. Benda simple je. Tak perlu adalah micro lens tu. Tolong fahamilah Realme tu. Petik je nama Benda kelima yang perlu dihapuskan pada tahun 2021 ini adalah bateri berkapasiti bawah 4000 mAh. 4000 mAh tu dah jadi minimum lah sekarang. Even pada entry level sekalipun. Kita banyak mention entry level pada kali ni sebab kita betul-betul nak benda tu dihapuskan even pada level yang paling rendah sekali. Bateri sepatutnya minimum lah 4000. Okay, kalau dia dah go ke digit 3000 something, dia dah jadi tak berapa shock lah. Sebab benda ni dah standardized. Even ada phone entry level yang dah 5000, 6000, which is excellent lah. Tapi sebenarnya bateri 4000 mAh ni pun dah cukup tau sebenarnya untuk guna sehari. Even kalau kau bawa pergi kerja pagi and then balik kerja petang, malam tu pun still ada baki lagi untuk guna. So tak perlu pun bateri 5000, 6000. Yes, memanglah boleh benefit lah bateri-bateri yang besar tu. Tapi apa yang abang cuba nak sampaikan ni, bateri 4000 mAh tu pun dah cukup dah. Kalau dia pergi bawah tu, dia jadi tak shock lah. Memang kena bawa power bank ke mana-mana kan. So itu saja 5 benda yang tak sepatutnya ada pada smartphone pada tahun 2021 ini. Kalau korang ada cadangan apa lagi yang tak perlu ada pada smartphone pada tahun 2021 ini, korang boleh tulislah dalam ruangan komen di bawah. Mana tahu korang punya suggestion tu dibaca oleh smartphone manufacturer kan. Manalah tahu. So itu saja, kita akan berjumpa lagi di video akan datang insya-Allah. Stay safe, take care, bye bye. Assalamualaikum. Sekejap, ada satu lagi. Nombor 6. Smartphone pada tahun 2021 ini dah tak perlu ada charger. What? Dapat asam pedas sudah juga ni. Asam pedas ayam kan. Lain macam ni. Video dah habis. Apa lagi? Like, share, subscribe, follow Wiser.my. Kalau nak tengok video yang lain, boleh tengok mana-mana yang korang nak pilih. Sekian, terima kasih.